Yang saya nak ceritakan hari ini berkenaan dengan isu yang panas sekarang ini, iaitu isu rampasan dua buah buku. Ini ada pro dan kontra. Ya, dua buah buku yang berlaku pada hari Jumaat yang lalu. Ya, pihak pengat kuasa telah menyerbu sebuah kedai di Wisma Central Kuala Lumpur, ya, dan merampas dua buah buku. Apakah buku yang dirampas? Buku yang dirampas itu satunya adalah buku Marx, ya. Marx ni Karl Marx lah, ya, seorang pengasas Parti Komunis. Marx, sang pendidik revolusioner, ya, yang ditulis oleh Robin Small. Buku ini ceritakan tentang sejarah perjuangan Karl Marx lah, ya, sebagai tokoh revolusi. Satu lagi buku adalah karangan daripada tokoh kedai itu sendiri, iaitu Ben Ali, yang bertajuk puisi, ya, puisi, koleksi puisi Masturbasi, tulisan Ben Ali, ya, pemilik toko buku tersebut. Dan pihak penguasa menyerbu dan merampas dua buah buku ini saja. Sebab apa dirampas? Ya, sebab ada laporan diterima oleh pihak berkuasa, ya, terhadap buku ini. Kita pun tak tahu siapa yang buat laporan, ya, atas dasar apa laporan dibuat, tapi sebagai pihak berkuasa menjadi tanggungjawab dia, apabila ada laporan maka mereka pergi serbu kedai tersebut, ya. Yang jadi isunya kenapa dirampas sedangkan buku ini katanya tidak ada dalam senarai larangan, ya. Ini yang dinyatakan oleh pemilik kedai tersebut. Tetapi pihak berkuasa juga mempunyai asas, iaitu mereka membuat rampasan itu berdasarkan kepada undang-undang, di mana mereka berhak merampas apa saja untuk siasatan, ya, bukan rampas terus ambil, tapi untuk disiasat berdasarkan laporan yang dia terima. Bila orang melapor mengatakan buku ni mungkin ada unsur-unsur yang melibatkan 3R contoh, ya, ataupun ada yang buat laporan mengatakan buku ini ada sedikit cerita tentang komunis, ya, sebab ada tulisan Marx itu, memang kita tahulah. Tapi bukan kerana tulisan itu rampasan itu dibuat, tetapi terhadap laporan yang diterima oleh pihak berkuasa. Ya, mungkin dalam laporan itu orang tu cerita minta pihak berkuasa siasat buku itu, di dalamnya ada kandungan-kandungan yang lebih menghasut kepada fahaman komunis. Kemungkinan dalam laporan tersebut. Jadi pihak berkuasa ambil buku itu untuk disiasat, maknanya akan diteliti oleh pihak berkuasa kandungan buku tersebut. Kalau buku itu sekadar menceritakan tentang sejarah, ya, sejarah Karl Marx, tak kisahlah sejarah apa pun. Sejarah Chimpeng ke, ya, sejarah Mao Zedong ke, sejarah Karl Marx ke, sejarah Ayatollah Khamenei ke, menceritakan tentang sejarah mereka dan perjuangan mereka, saya rasa tidak menjadi kesalahan. Ya, kalau buku ini didapati hanya menceritakan sejarah untuk memberi ilmu kepada rakyat Malaysia tentang Karl Marx, siapa itu Karl Marx. Sama juga kita beli buku berkenaan dengan Kamal Atatürk, ya, yang dikenali sebagai orang Islam yang, ya, yang menentang Islam, sekular, raja sekular, ya, Kamal Atatürk. Ada buku dijual, kenapa tidak dirampas? Sebab tidak ada laporan, ya. Kalau ada laporan, kemungkinan buku Kamal Atatürk itu juga akan diteliti oleh pihak kerajaan. Tapi tidak ada laporan, maka tidak ada masalah kita baca buku itu. Sekadar kita nak tahu, oh, ini Kamal Atatürk yang dikatakan seorang yang kuat, ya, sekular dia, suatu pemerintah Turki. Apa masalah? Tidak ada masalah. Sama juga dengan buku Karl Marx, ya. Kalau sekadar bacaan, ya, untuk nak tahu, kenali watak Karl Marx, apa yang diperjuangkan, tidak ada masalah. Selagi dalam kandungan itu tidak ada unsur menghasut, mengajak orang, ya, untuk menyertai fahaman komunis. Yang itu tak boleh. Jadi sama ada buku itu mempunyai kandungan tersebut ataupun tidak. Sebab ada buku itu mempunyai kandungan yang melanggar undang-undang atau melanggar 3R ini ataupun tidak, hendaklah pihak berkuasa ambil dulu buku ni untuk disiasat. Ya? Kalau tak ada, dia akan dipulangkan. Itu saja. Ya? Tapi persoalan yang ditimbulkan, dia kata kenapa tak beli? Belilah dulu siasat. Ya? Soal beli tak beli ini soal lain. Soalnya adalah tindakan pihak berkuasa itu berlandaskan undang-undang. Dia berhak, sama ada dia nak siasat dengan cara membeli ataupun tak perlu beli. Dan saya rasa soal beli tak beli ini bukan isu besar. Ya, apakah dengan satu buku saja boleh merugikan kedai? Tak. Ya, bahkan diambil tu untuk seolah-olah macam pinjam lah. Aku pinjam dulu buku ni
Sebab ada laporan menyatakan ada yang tak kena dengan buku ni. Maka untuk bertindak adil, ya, pihak berkuasa tidak terus merampas semua buku tersebut. Hanya satu sahaja untuk dibaca, untuk diteliti oleh pihak berkuasa. Ada tak unsur-unsur komunis menanamkan semangat, mengajak rakyat Malaysia supaya percaya kepada fahaman komunis? Ada atau tidak? Kalau ada, maka semua buku-buku tersebut mungkin akan dirampas. Dan mungkin buku itu dimasukkan dalam senarai buku yang diharamkan. Ya, kemungkinan selama ini tidak masuk dalam senarai. Sebab mungkin sebelum itu menganggap tidak ada masalah tentang buku ini. Tapi bila ada laporan yang dibuat kepada pihak kerajaan, maka menjadi kewajipan pihak kerajaan untuk siasat kembali buku tersebut. Jadi bila pembangkang main isu ini, ya, saya tengok dalam media Malaysia Now. Malaysia Now ni sudah tahulah. Ya, dia pantang dengar benda-benda macam ni. Ya, Malaysia Now tu siapa lagi tak kenal, ya. Semurid punya media. Ya, sebelum ini dia main isu Linggo Eng. Ingat lagi? Malaysia Now jugalah isu Linggo Eng tentang gelombang hijau. Ya, dia tafsirkan daripada akhbar bahasa Cina, dia tafsirkan dalam bahasa Melayu dan dia pusing. Dan menuduh Linggo Eng terlibat dalam isu 3R. Malaysia Now juga yang buat kerja. Kali ini dia juga konon-konon jadi pejuang kepada orang yang tokoh buku ini. Ya. Tidak masalah, kita pun akan memperjuangkan pemilik buku tersebut. Tapi bagi saya, apa salahnya berfikiran positif, berlapang dada, hanya satu buku. Bukan dicuri pun, pinjam sekejap untuk siasat. Sepatutnya tokoh buku ini rasa lagi selesa ataupun rasa berfikiran positif. Lagi bagus pihak berkuasa siasat. Supaya selepas siasatan dan terbukti buku itu tidak ada masalah, maka dia boleh promote buku tersebut dengan lebih meluas. Ya? Dan buku itu juga akan jadi publicity. Ini satu publicity percuma kepada tokoh buku. Bila isu ni diviralkan, ya, bila pihak berkuasa siasat tidak ada apa-apa masalah, dipulangkan buku itu dan orang ramai akan beli buku ini. Apa yang menarik tentang buku kontroversi ini? Ini satu publicity yang bagi saya, publicity percuma. Jadi pejam sekejap mata, satu buku je pun. Tentang Karl Marx, satu buku lagi terusan Ben Ali. Ya, dua buah buku. Dua buah buku ini, ya, takkanlah sampai dia nak tutup toko. Sampai dia jadi rugi, bankrupt dan sebagainya. Ya, bukan ambil, dipinjam seketika. Biarlah dulu. Ya, saya rasa tak makan bertahun pun polis nak siasat. Ya, saya rasa makan minggu atau bulan saja polis akan siasat satu halaman. Ada tak unsur-unsur menanamkan, ya, tentang fahaman komunis untuk nak menghasut rakyat Malaysia tentang perjuangan komunis? Ada atau tidak? Kalau tak ada, hanya sekadar sejarah saja, tidak ada masalah, buku itu akan dipulangkan. Ya, jadi apa masalahnya? Cuma orang nak mengambil kesempatan. Itu saja. Katakanlah ada orang buat laporan kepada pihak berkuasa dan pihak berkuasa tidak membuat siasatan. Ya, dia akan jadi isu juga, saudara. Sebab puak-puak ini buat pun jadi isu, tak buat pun jadi isu. Kalau pihak berkuasa tak kisah, dia kata, oh tak payah siasat, memang buku tu okey, tak ada apa-apanya. Dia akan kata pihak berkuasa melindungi buku berkaitan dengan fahaman komunis. Dia akan sebut benda yang seperti mana yang saya sebut tadi. Ya? Kalau pihak berkuasa lepas tangan, ataupun pihak berkuasa hanya menjawab, kita tidak perlu siasat, kita tak perlu tengok pun buku tu, memang buku tu okey punya, sebab dia tidak termasuk dalam senarai yang diharamkan, okey punya. Dia akan kata, kita melindungi buku, ya, yang menceritakan tentang fahaman komunis. Dia akan cipta. Kita pun faham puak-puak lebay ni. Ya, puak-puak lebay ni, benda yang tak ada pun dia reka cipta menjadi ada, supaya orang terpengaruh. Ya, apatah lagi kalau benda tu wujud. Ya, dia buktikan. Dia akan buktikan. Oh, ada rakyat buat laporan. Dia kata, kenapa polis tak siasat? Ini pihak kerajaan nak lindungi fahaman komunis. Dia akan tuduh macam tu, saudara. Percayalah cakap saya. Ya? Hari ini polis siasat pun dia jadi isu. Dia kata kezaliman. Ya? Apakah satu benda yang zalim? Ya, kita ambil satu buku, dua buku untuk disiasat. Kalau tak ada apa, pulang balik zalim ke? Yang zalimnya kita tak baca pun buku tu, tak tengok pun buku itu, tiba-tiba kita rampas. Itu zalim. Ya?
Apabila dia nak sengok, dia teliti, itu bukan kezaliman, itulah keadilan yang diperjuangkan oleh Malaysia Madani. Ada laporan, tidak terus rampas. Ambil dulu satu buku, aku nak tengok dulu. Betul tak betul? Itu cara yang benar, siasat. Ya, siasat. Itu cara kita memerintah. Kalau tak siasat, puak ni akan main isu lagi. Dia akan main isu. Dia kata kerajaan pekakkan telinga, pekakkan mata. Mentang-mentang lah ini buku Karl Marx, biarkan. Oh, ini DAP lah ni. Oh, DAP lah ni yang melarang kerajaan siasat. DAP juga akan jadi sasaran, saudara. Kita tahu dah, ini strategi dia. Ya, ini perancangan dia. Sebab tu saya nak bagi tahu apalah salahnya, ya, berlapang dada, terutamanya kepada tokek buku ni, tokek kedai ni. Berlapanglah dada satu buku, dua buku, ya, untuk benarkan pihak berkuasa siasat. Kalau tak ada, dia akan pulangkan balik. Ya, kamu juga memperolehi publicity percuma apabila benda ni diviralkan. Ya. Puak Lebay dan Perikatan Nasional, tolong publicity, tolong berikan publicity percuma kepada kamu. Ya. Itu rezeki. Jadi kalau kamu viralkan macam ini, ya, seolah-olah kamu nak gambarkan kerajaan Malaysia Madani ini zalim. Apa zalimnya kalau kita nak siasat satu perkara? Tak siasat pun akan dikata, siasat pun akan dikata. Ya? Seperti mana yang saya sebut tadi, ya, puak-puak lebay ni, ya, puak-puak pengkhianat tu, benda yang tak ada pun dia boleh reka. Apatah lagi benda yang ada. Lagi mudah mereka nak pusing. Sebab asas tu ada. Ya? Dia akan pusing. Benda yang tak ada asas pun dia akan reka. Contohnya, cerita Kepulauan Ambalat. Ya? Tengok dia buat. Benda tak wujud pun. Tapi dia buat. Supaya orang percaya. Supaya penyokong-penyokong yang malas membaca, yang malas mendapat maklumat, akan percaya. Benda tak wujud, dia boleh wujudkan. Apatah lagi kalau benda tu wujud. Sebab itu, tindakan kerajaan mengambil buku tersebut untuk diteliti, ya, disemak satu persatu. Ya, kalau tidak ada kes, dia akan pulangkan kembali. Ya, dia akan pulangkan kembali, tidak ada masalah. Mungkin ada ribuan buku dalam toko tersebut, mungkin ada ratusan naskah buku dalam tersebut. Setakat satu yang ambil, saya rasa tidak merugikan tokek kedai hanya untuk dibaca, untuk disiasat. Saya rasa tak rugi. Ya, tak rugi. Dia tidak menjejaskan apa-apa pun. Ya? Jadi itulah isu yang saya nak sentuh, ya, pada hari ini. Jadi kita di luar ini jangan terpedaya dengan Malaysia Now. Malaysia Now ni, ya, orang nak rampas buku Karl Marx pun dia jadi isu. Tak rampas pun dia akan cipta isu. Kalau pihak polis tak rampas, dia kata pihak polis ini melindungi buku-buku yang ada fahaman komunis. Ya? Padahal buku tu saya percaya tak ada pun tentang, ya, menghasut tentang fahaman komunis. Ya, buku tu lebih kepada menceritakan sejarah perjuangan Karl Marx. Seperti mana saya juga pernah beli buku berkenaan dengan Adolf Hitler. Ya? Buku berkenaan dengan yang Turki tu, ya? Kemal Atatürk. Saya pun ada beli buku dia. Salah ke? Tak salah. Sebab dia menceritakan tentang apa, ya, daripada kecil dia, Kemal Atatürk ni apa fahaman dia, ya, sewaktu dia memerintah Turki, apa yang dilaksanakan, apakah sifat dia tentang anti-Islam itu, bagaimanakah sikap dia terhadap Islam. Itu kita nak tahu. Ya, kita nak tahu. Kita juga baca tentang sejarah Chimpeng. Tak ada masalah. Kita juga baca tentang perjuangan Ayatollah Khamenei. Ya, saya percaya lebih-lebih lagi banyak buku Ayatollah Khamenei di rumah masing-masing. Tak salah, saudara. Walaupun Syiah, ajaran sesat, difatwakan sesat dalam negara kita, ajaran Syiah ini tidak menjadi kesalahan sesiapa saja untuk memiliki buku, ya, tentang perjuangan atau sejarah Ayatollah Khamenei. Tak salah. Yang salahnya kira buku itu mengajak, menghasut, ataupun buku itu dijadikan sebagai kitab untuk kita menyampaikan ajaran Syiah, ataupun buku Marx ini, ya, dijadikan sebagai kitab untuk kita menyebarkan fahaman komunis. Itu salah. Ya?
Jadi ramai yang tak faham, ya. Saya harap kita fahamlah. Ya, ada juga di kalangan kita, ya, pimpinan-pimpinan keadilan sendiri yang cepat melatah, yang cepat melompat dengan isu rampasan buku ini. Ya, sepatutnya sebagai pimpinan mereka harus mendapat dulu penjelasan daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Ya, saya ikuti sendiri, ya, sidang media yang dibuat oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri Yang Hormat Saifuddin Nasution, di mana beliau menjelaskan, ya, sebab musabab rampasan itu dibuat. Ya, hanya 2 buku, hanya Kementerian Dalam Negeri untuk nak tahu, ya, apakah benar laporan yang diterima itu, ya, membabitkan buku-buku berkenaan. Sebab itu nak disiasat, nak diteliti, nak dibaca. Maknanya kalau tidak ada apa-apa yang melanggar peraturan, maka buku itu akan dikembalikan. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Apa salahnya kita membantu, ya, supaya tidak ada satu buku pun dalam negara kita, ya, yang melanggar, ya, isu-isu melibatkan 3R ini. Isu-isu menghasut, ya, ataupun apa sajalah, ya, yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara kita. Jadi mungkin saya tahu ada juga, ya, yang pro sana pro ke sini. Tidak ada masalah, ya. Ada yang kata kenapa pula nak rampas, apa salahnya pihak Kementerian Dalam Negeri beli, ya. Itu isu-isu teknikal lah, ya, rampas atau beli. Tapi yang penting dalam segi undang-undang pihak polis boleh saja dia ambil walaupun dia tak beli. Ya, dia ada hak untuk ambil. Itu dipelihara dalam undang-undang negara kita. Kalau macam tu, lain kali apa saja yang dia rampas, dia kena beli dulu. Tak boleh lah. Saya rasa tak adil. Ya, biarlah dia ambil. Asalkan dia kembalikan semula. Kalau tidak ada kes, kembalikan semula. Ya, tak rugi pun. 1 buku, 2 buku ini dipinjam sekejap. Di bawah KDN untuk nak menelitinya. Ya, tak rugi pun kedai tu. Ya, lainlah kalau dia rampas semua sekali buku. Menyusahkan tokek kedai. Ya, nak tengok kandungan buku Marx ini, takkanlah ribuan buku nak dirampas. Ya, 1 buku cukup lah. Kalau terbukti langgar, ya, terbukti melanggar peraturan, barulah rampas semua sekali buku yang ada. Tetapi yang dibuat oleh KDN ini hanya 1 buku, ya, tentang Marx ini, dan 1 buku lagi tentang puisi tadi yang ditulis oleh Benz Ali ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah pun. Cuma kita nak jadikan isu saja. Dan isu inilah, ya, yang diambil kesempatan oleh puak-puak, ya, yang sentiasa seperti ikan seluang lapar tai. Dia menganga saja, ya. Pantang nampak isu, dia ngap selalu. Dia tak kira, ya. Taik pun taik lah, ya. Jadi dia boleh ngap. Jadi isu ini dikutip oleh Malaysia Now untuk menunjukkan konon-kononnya bahawa kerajaan Madani ini polis zalim, konon-kononnya. Ya. Kalau tak ambil pun, dia kata polis pula liberal. Kerajaan Malaysia Madani ini liberal. Membenarkan buku tentang Karl Marx ini di dalam pasaran. Dia kan kata macam tu, saudara. Ya. Kalau ambil pula, dia kata, oh zalim. Jadi puak-puak ini, dia sentiasa menganga mulut. Ya. Apa yang singgah di mulut dia, dia akan telan. Walaupun taik. Okey. Ada sesiapa yang nak kongsi? Boleh naik. Saya tak nak cakap lama hari ni. Takik tekak.